Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Pegawai tertinggi tentera Australia mengakui terdapat bukti yang boleh dipercayai bahawa pasukan khasnya telah membunuh sekurang-kurangnya 39 orang awam Afghanistan bukannya pejuang. Ia hasil penyelidikan selama bertahun-tahun. Berikutan perkembangan itu, General Angus Campbell mewakili pasukan pertahanan Australia memohon maaf kepada rakyat Afghanistan atas kesilapan yang dilakukan tentera negara berkenaan. Campbell turut mengesyorkan pendakwaan atas tuduhan jenayah perang kepada mereka yang terlibat. Wakil Demokrat di Dewan Perwakilan Amerika Syarikat sepakat memilih Speaker Nancy Pelosi untuk memimpin parti itu dan juga Kongres. Pemimpin wanita berusia 80 tahun itu dipilih dalam pemilihan kepemimpinan yang dijalankan secara sidang video. Persidangan sedemikian yang pertama diadakan seumpamanya kerana negara itu masih bergelut dengan pandemik COVID-19. Sambil mengakui sangat berbesar hati atas pemilihan itu, Pelosi turut berikrar untuk mengambil tindakan membantu membendung COVID-19. Iran menyatakan kesediaan untuk kembali kepada komitmen nuklearnya jika Presiden Amerika Syarikat yang dipilih Joe Biden menarik balik sekatan. Biden sebelum ini berjanji untuk berunding kembali dengan Iran setelah 4 tahun bawah Donald Trump yang menarik diri daripada perjanjian nyah senjata nuklear serta mengenakan sekatan. Tehran berjanji akan melakukannya secara automatik dan tidak memerlukan syarat bahkan rundingan. Demikian dinyatakan Menteri Luar Negeri Muhammad Javad Zarif. Syarikat farmasyutikal Pfizer dan rakan kerjasama BioNTech merancang untuk memohon kelulusan segera bagi vaksin COVID-19 dalam masa terdekat. Permohonan segera akan dibuat kepada pihak berkuasa kesihatan Amerika Syarikat. Langkah itu susulan hasil analisis lengkap bagi ujian percubaan vaksin COVID-19. Syarikat dari Amerika dan rakan kerjasamanya dari Jerman itu menemukan ujian berkenaan berupaya melindungi 95% orang daripada virus wabak tersebut. Sementara itu, Sepanyol meluluskan pelaksanaan ujian peringkat akhir bagi potensi vaksin COVID-19 keluaran Johnson & Johnson. Ujian peringkat ketiga bagi vaksin tersebut akan dijalankan di 9 hospital seluruh Sepanyol. Ia juga akan dibuat di 8 negara lain. Selain Sepanyol, ujian 2 dos vaksin itu bakal melibatkan sehingga 30,000 sukarelawan di Belgium, Colombia, Perancis, Jerman, Afrika Selatan, United Kingdom, Amerika Syarikat dan Filipina. Pengarah Darurat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dalam pada itu memberi amaran vaksin untuk menangani penularan COVID-19 belum tentu tersedia dalam masa terdekat untuk menangani pandemik itu. Sebaliknya, ia akan mengambil masa sekurang-kurangnya 4 hingga 6 bulan sebelum mempunyai tahap vaksinasi yang signifikan. Michael Ryan bercakap dalam sesi soal jawab awam secara langsung di media sosial. Ryan juga mengingatkan orang ramai vaksin bukan penyelesaian menyeluruh dan pandemik itu tidak akan hilang serta-merta. Di Brazil, ketiadaan bekalan elektrik selama 2 minggu mencetuskan bantahan di wilayah Amapá, bahagian utara negara itu. Penunjuk perasaan bertindak menyekat jalan serta membakar timbunan tayar dan sampah di ibu negeri, Macapá dan kota Santana. Bekalan elektrik terputus bermula 3 November lalu selepas pencawang utama Amapá terbakar. Penduduk berang kerana pihak berkuasa mengambil masa terlalu lama untuk memulihkan bekalan. Bola sepak Liga Negara Eropah, Belgium menewaskan Denmark 4-2 di Leuven untuk menempah tempat ke pusingan akhir tahun depan. Romelu Lukaku menjaringkan 2 gol. 2 lagi dijaringkan Yuri Tielemans dan Kevin De Bruyne. Itali turut marah selepas menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 di Sarajevo. Gol dijaringkan Andrea Belotti dan Domenico Berardi. Belgium dan Itali menyertai 2 lagi pasukan yang telah pun layak, iaitu juara dunia Perancis dan Sepanyol.
Tenis ATP Finals, Daniil Medvedev berjaya mara ke separuh akhir selepas mengejutkan pilihan utama Novak Djokovic. Pilihan keempat pertandingan dari Rusia itu menang 6-3, 6-3 dalam aksi tanpa penonton di O2 Arena London. Djokovic yang sedang memburu kejuaraan ke-6 bagaimanapun masih berpeluang untuk mara. Peluangnya bergantung kepada keputusan perlawanan penentuan dengan Alexander Zverev esok. Terdahulu Zverev mengalahkan Diego Schwartzman 6-3, 4-6, 6-3. Sekian berita yang disunting oleh Norizan Omar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.